Assalamualaikum, salam sejahtera. Tamat sudah perlawanan. Sorry. Kita menanti di Paula kat belakang ni sebenarnya. Oh. Nak kata-kata hikmat lah untuk dia. Oh. Aish, tak ada. Cerita pasal Dipola ni tak sempat nak intro ni. Tunggu cerita pasal Dipola. Okey. Tak apa. Malaysia menang 2-0. Okey. So kita nak buat macam biasalah, kita punya penutup kita players rating. Tapi ingin diingatkan, players rating ni hanyalah kita punya pendapat. Tak perlu setuju pun di luar sana. Kalau tak setuju boleh bagi players rating anda sendiri. So aku pun nak kena tengok phone juga ni, siapa yang main siapa tak main ni. Kesebelasan utama kita tengok, kesebelasan utama dulu. Kita bermula dengan Farizal lah. Untuk aku hari ni Farizal aku bagi okey, semua player kalau tak ada terlibat sangat, aku rasa fair enough. Untuk aku hari ni letak 6. Average lah tu kan. Average untuk aku hari ni, average aku adalah 6. Aku disclaimer dulu. So 6 untuk Farizal. Aku rasa tak ada banyak yang diuji, seperti game lawan Brunei juga, walaupun bukan dia, tapi aku suka karakter dia. Aku nampak ada beberapa kali yang dia organize daripada bawah. Itulah apa orang kata kapten pasukan. Menjalankan tugas dengan baik, dan aku rasa dia juga yang menukar tempo kalau ada sikit kucak-kacir tempo ataupun kita cuba bermain tempo daripada bawah. Dia banyak merubah lah aku rasa. Okey, aku pun bagi 6 sama juga. Aku bagi 6 kan Zul? Betul. Okey, 6. Aku bagi 6 juga, sama juga. Bagi aku itu average lah, sebab tak ada benda sangat nak dibuat, tak ada save pun yang dibuat. Cuma kicking dia okey lah. Tak menilau mana-mana. So aku rasa 6 tu adil lah. Okey, Matt Davis. Matt Davis pun aku bagi 6. Aku rasa dia bertindak baik dengan bagi unit pertahanan untuk first 11 hari ni. Dia bersama dengan Dion Kush, Arul Saad dengan Corbin Ong. Aku rasa di bawah hari ni kita tak diuji, tapi macam aku cakap, aku berpuas hati. Average aku bagi 6. Aku sekali lagi terpaksa bersetuju 6 juga, sebab ada juga 1-2 cross daripada Matt Davis yang kita tahu Matt Davis ni dia punya cross best lah, gempak lah bagi aku kan. So aku bagi 6 jugalah, tak banyak kena test lah kat belakang. Syarul Saad aku rasa 6 juga. Hari ni macam aku cakap lah, defender sebelum kau nak tanya aku rasa selain pada yang lain, aku rasa aku akan bagi Dion Kus. Aku rasa aku letak aku berani boleh cakap aku bagi 7 kat Dion Kus. Yang selain pada tu Corbin Ong pun aku bagi 6 juga. Aku rasa semua menjalankan tugas yang baik. Cuma Dion Kus hari ni aku rasa untuk pertama kali dengan jersey Malaysia dia bermain, aku rasa dia well organised kat bawah. Cool. Dia memang betul-betul cool. Aku rasa dia adalah nadi untuk well organised di bahagian bawah untuk hari ni. Aku rasa dia menjalankan tugas sangat baik, walaupun macam tak diuji sangat, tapi ketenangan dia tu. Okey, since kau dah masuk pertahanan lain juga, bagi aku tadi Syarul Saad aku bagi 6 juga, average. Corbin Ong aku bagi 6 juga. Dion Kus pun sebenarnya aku bagi 6 juga. Okey, kita teruskan dengan Akia Rashid. Akia Rashid aku letak dia 7 kerana aku rasa permainan dia ada, kalau kita sebab kalau ikut lawan Brunei kita tengok permainan kalau Faisal Alim dengan Akia Rashid, aku rasa Akia Rashid lebih selesa di sebelah kiri tu. Kalau ada yang bersetujulah, sebab aku nampak Faisal Alim pun okey, tapi lebih selesa, lebih berbahaya, lebih mengucak-kacirkan pasukan lawan. Aku rasa Akia Rashid adalah 7, dan dia mendapatkan penalti adalah automatically dia adalah assist untuk kita lah. Dan dia ada juga percubaan yang hampir menjaringkan gol. Aku rasa dia layak untuk first 11 dan untuk sebelah kiri pasukan kita. Aku bagi dia 7 juga, bersetuju dengan Jufri. Dia bukan sahaja mendapatkan penalti, tapi dia boleh dapatkan lagi satu penalti yang kita tak dapat. So biasalah Akia ni memang kita tahu dia seorang yang berbakat, boleh menggelecek bola, close control semua kan. So memang susahlah pertahanan Hong Kong tadi nak menahan serangan daripada Akia Rashid. So 7 untuk aku. Okey, Syamir Kuti aku bagi 6.5. Player yang unsung hero sentiasa, seperti aku cakap lawan Brunei, tak ada buat kesilapan, tapi ini adalah aku rasa player kegemaran sebenarnya Kim Panggon. Yang kalau kau perasan, dia suka player yang box to box macam ni, yang memang no nonsense, membuat kerja dia. Jadi aku bagi 6.5 untuk dia untuk hari ni. Aku bagi 7, sama juga dengan Akia, sebab aku rasa dia punya kelibat dia di tengah tu memang ditagih. Macam kau cakap lah, di Kim Panggon, memang Kim Panggon suka pemain yang suka berlari dan mempunyai orang kata otak
defensif lah. Maksudnya dia boleh dia attack tapi dia lebih kepada defensif. So bermakna dia macam shield lah untuk pasukan Kim Panggon kat depan tu. So aku bagi 7 lah. Aku rasa persembahan dia agak baik malam ni. Safawi Rashid. Safawi Rashid, aku rasa kali ni aku letak tinggi sikit untuk Safawi sebab aku rasa dia 7. Aku bagi dia 7. Kenapa? Hari ni dia mempersembahkan utama sekali untuk first half. Aku rasa dia ada role sikit berbeza, Amin. Kali ni kita pun sedar yang di mana dia lebih nampak macam free roll pun ada. Dia banyak bermain di tengah. Kalau kau tengok yang macam mana kita dapat penalti tu adalah gerakan 1-2 ataupun 1-2 dia bersama Akhil Rashid. Dia daripada tengah, dia bukan daripada sebelah kanan pun. Jadi aku rasa aku suka yang benda yang role yang baru Kim Panggon bagi dekat dia, dan aku rasa dia menyelah dan dia boleh bawa lah apa yang role baru hari ni. So aku rasa kredit untuk dia, aku letak 7. Dia menjaringkan gol penalti. Ya, terlupa. Ya, betul. Menjaringkan gol. Menjaringkan gol, dan dia juga macam aku cakap lah 1-2, dan adalah juga gerakan-gerakan dia sikit. So hari ni aku bagi dia 7 lah. Boleh bagi dia 7. Sebab aku rasa macam aku cakap, dia lebih kepada free roll, main di belakang Darren Lock. So dia banyak support Darren Lock dan juga rakan-rakan lain, Akhil Rashid dan juga sebelah kanan Arif Aiman kan. So 7 okey kot aku rasa. Untuk Safi Rashid. Arif Aiman. Arif Aiman aku bagi 7.5. Bagi aku rasa player, aku senang cerita ayat yang lebih baik. Aku boleh cakap bila aku tengok ada 2-3 kali dia di tepi padang, dia terima rawatan, aku ada perbualan juga yang macam kalau dia injured kita ada siapa. Bagi aku betapa pentingnya Arif Aiman dalam skuad kebangsaan. Aku rasa kelibat dia memang ditagih oleh semua. Aku rasa most of the chance kita daripada first half pun memang datang daripada sebelah kanan. Jadi aku rasa untuk Arif Aiman aku bagi 7.5. Permainan yang baik. Actually itulah Arif Aiman, itulah yang kita harapkan. Arif Aiman, dan aku rasa tak ada lah. Aku rasa kredit untuk dia lah, dan rating 7.5 untuk Arif Aiman. Okay, untuk aku Arif Aiman adalah man of the match malam ni. Especially dalam separuh masa pertama lah. Kenapa aku cakap macam tu? Macam Jufri dah terangkan lah, banyak serangan, banyak daripada sebelah kanan. Dan sebenarnya Arif Aiman ni direct sebenarnya. Dia bukan jenis yang cut-in ni. Dia jenis yang dia nak lepas sebelah kanan, dia lepas. Dan kau boleh tengok menentang Hong Kong ni berapa banyak kali defender Hong Kong ataupun pertahanan Hong Kong sebelah kiri kalang kabut nak kejar dia. So dia senang, permainan dia simple sebenarnya Arif Aiman ni, tapi dia acah sikit dia boleh pergi, dia acah sikit dia boleh pergi kan. So aku rasa memang susah lah kalau nak cari pengganti buat kata Jo. So untuk aku memang aku bagi dia 8 lah, Arif Aiman malam ni. Okey, Azam Aziz. Azam Aziz untuk aku bagi dia 7. Sebab apa? Aku rasa Azam Aziz pun bermain dengan baik malam ni. Ball distribution dia lebih baik. Aku rasa inilah yang aku cakap yang sepatutnya ada daripada, minta maaf cakap, daripada Liridon yang kita nampak minggu lepas lawan Brunei hari tu. Azam Aziz menjalankan tugas yang baik, yang macam kita nampak movement kita daripada bawah ke atas, sesekali memang long ball dia tu distribution dia baik terus kepada striker yang membuatkan kita one on one dengan defender tu. Itu aku cakap, inilah player-player macam ni yang kita kena ada. So aku bagi 7 untuk Azam Aziz. Azam Aziz aku bagi 6. Aku rasa standard Azam Aziz ni sebenarnya boleh lagi tinggi sebenarnya untuk akulah. Aku rasa dia jenis yang macam dapat bola, dia pandang atas, dia akan tukar game. So tukar game maksudnya tukar side lah. Dia lebih selesa, dia playmaker lah senang cerita kan. So malam ni kau boleh nampak yang 1, 2, 3 kali yang dia cuba untuk hantar ke sana, ke kiri, ke kanan, dan aku rasa dia boleh jadi lebih efektif lah. Tapi untuk aku dia average lah malam ni, 6. Darren Lock. Darren Lock, aku tak sure adakah ini first debut dia, tapi untuk pemain yang kita semua, aku rasa ramai lah dekat luar sana, ramai juga yang followers yang ternanti-nanti Darren Lock. Untuk aku sangat berpuas hati. Dia akan memberi serangan kepada Syafiq Ahmad. Aku rasa striker yang mobile, banyak larian-larian dia yang sebenarnya membahaya. Untuk dia aku rasa untuk pertama kali yang aku nampak lah, untuk aku tengok Darren Lock ni 7.5 aku bagi. Dan aku rasa permainan dia sangat baik lah. Sebab apa aku cakap boleh baik? Bila dia keluar, digantikan dengan Di Paula, front three kita tukar depan, terasa kehambaran tu sikit lebih 10 minit yang terakhir tu, dengan bagi aku dengan percaturan yang Kim Panggon cuba cari kelainan. So berita baik untuk pasukan kita ada pengganti, selain daripada Syafiq Ahmad yang baik, aku rasa Darren Lock pun
adalah pilihan yang tepat untuk kita jadikan kesebelasan utama. Tak ada masalah. Okey, untuk aku 6 untuk Darren Lock. Aku rasa aku sebenarnya agak impressed lah dengan dia. Agak teruja juga tengok dia main. Kenapa 6? Aku rasa kalau dia score, mungkin aku bagi 7 lah. Tapi untuk aku 6 sebab aku rasa masih banyak lagi yang dia boleh berikan. Dan aku rasa memang dia antara pemain yang kalau orang kata upgrade lah. Maksudnya walaupun kita nampak dia bukanlah secara teknikal, kita tak adalah nampak Darren Lock ni secara teknikal gempak gila ni, tak ada. Tapi dia seorang pemain yang sanggup berlari, sanggup get involved. Maksudnya get involved ni maksudnya challenge untuk header, challenge untuk pemain. So maksudnya kita nampak yang dia ni willing untuk bermati-matian untuk pasukan. Itu yang kita nak daripada seorang penyerang yang mungkin menunggu bola macam tu kan. So aku rasa ini kualiti yang orang kata yang kita tak rate highly lah. Maksudnya kita tak pandang tinggi sebenarnya, iaitu work rate daripada Darren Lock yang kita cari-cari, yang sebenarnya Syafiq Ahmad pun ada benda tu. So aku bagi 6 lah untuk Darren Lock. Okey, Syafiq Rahim. Syafiq Rahim aku rasa aku memberi 6.5 ataupun 7 sebab 7 sebab menjaringkan gol. Aku rasa menggantikan, tak salah aku, Azam Aziz menggantikan. So Safawi okey. Dia bermain di bahagian depan sikit kali ni, lebih attacking. Untuk aku tak ada kesilapan. Aku rasa Syafiq Rahim adalah apa yang kita kenal. Kita masih perlu menagih dia punya pengalaman, aku rasa, untuk super sub kita. Dan hari ini membuktikan dia masih relevan dalam skuad kita, di mana dia menjaringkan gol. Walaupun ada deflection sikit, tapi kita tahu Syafiq Rahim memang bahaya di dalam dead ball situation. Okay, aku tak perlu terangkan lebih lanjut. Aku bagi 6 untuk Syafiq Rahim. Okey, kita teruskan dengan Sumari. Nampak panjang tu. Sumari ni tiba-tiba aku macam tak ingat pula dia main. Sebab tu aku pun macam nampak tak. So sejujurnya aku macam tak nampak kehadiran dia. Aku tak nak komen lah, aku banyak nanti kena kecam. Aku bagi 6 lah Sumari. Aku bagi 5 sebab ada 2 situasi tadi. Satu situasi yang dia dapat bola, dia terlepas, yang sepatutnya dia boleh tahan bola. Nombor 2, satu pergerakan yang decision making yang salah bagi aku. Dia dah ke depan, lepas tu dia passing. Kalau kau ingat, dia ada passing tapi tak sampai. So bagi aku benda tu decision making. Dan itu sebenarnya peluang untuk menjaringkan gol. Kalau kita bertemu pasukan-pasukan Arab ni, counter tu. Kalau kita bertemu pasukan-pasukan Arab ni, rugi lah. Kan? So bagi aku kecewa lah dengan Sumari punya persembahan lah sebenarnya. So aku bagi 5. Di Paula. Ni pun macam panjang lah. Di Paula pun aku reserve punya komen lah. Aku bagi rating je lah. Di Paula, sebab aku cakap tadi semua average 6 kan. Aku bagi dia 5.8 lah. Di Paula aku bagi 5. Aku rasa walaupun Darren Lock mempunyai peluang untuk menjaringkan gol, Di Paula tak ada. Tapi dimensi yang berbeza lah. Bila kau nampak Di Paula masuk, energi yang berbeza lah. Kau tanya aku, apa yang Darren Lock bagi, aku tak dapat daripada Di Paula. Itu komen aku lah. Okey, Faisal Halim. Faisal Halim aku bagi 6. Aku rasa dia tak ada masalah apa-apa. Dia menunjukkan actually, to be honest dengan aku rasa yang front three bila tukar tu, aku rasa Faisal Halim je dah nampak mobile lagi sikit daripada Sumareh dan Di Paula. Untuk dia aku rasa aku boleh bagi 6.5 lah. Aku bagi Faisal Halim average lah 6 sebab dia tak banyak benda pun dia nak lakukan kan. Berapa minit je dia masuk, dan ada jugalah larian-larian sikit yang dibuat. Last kali Junior Estal. Junior Estal pun aku bagi average. Aku rasa itu just pertukaran untuk kita Kim Panggung tengok bermain secara 3 centre back. Kita cuba bermain 3 di belakang. Jadi aku bagi average 6 sebab tak banyak benda yang dibuat oleh Hong Kong hari ni. Secara keseluruhan lah, defend kita tak boleh nak cakap kita diuji, tapi aku rasa nampak macam tak kita diuji. Sebenarnya bagi aku, kenapa kita tak diuji, sebab kita well organised daripada awal permainan. Dan intensity lebih tinggi sebenarnya perlawanan ni. Dan sebab tu nampak lebih mudah untuk pemain gantian-gantian daripada seperti Junior Estal dan sebagainya. So aku bagi 6 untuk Junior. Kesimpulannya pun aku bagi 6. Last kali jurulatih kita Kim Panggon dengan dia punya tactical, dengan dia punya pemilihan, kau rasa macam mana hari ni dia punya rating dia?
Untuk Kim, aku rasa untuk Coach Kim aku rasa aku bagi 7 untuk hari ni. Nombor 1 aku rasa dia dah firm dengan first 11 dia. Cuma mungkin aku rasa ada 1-2 bagi aku lah, pendapat aku mungkin macam Azam Aziz tu dia nak start dulu, ataupun Safi Rahim, ataupun Darren, ataupun Syafiq Ahmad. Itu aku rasa percubaan yang berani juga, tapi membuahkan hasil untuk aku nampak baik. Lepas tu kita intensity kita lebih baik untuk hari ni. Kita bermain lawan Hong Kong. Kalau kau tengok kenapa salah satunya Hong Kong tak dapat attack kita pun adalah kita press high. Ada satu time tu yang memang Akhil Rashid dapat mencuri bola daripada goalkeeper, tapi aku pun tak tahu kenapa ref tu kata bukan penalti kan. Kita kena tengok balik kat dalam TV. Ref Malaysia. Tak nak komen pasal tu. But overall Coach Kim aku bagi 7 sebab first kali dia mencuba formation yang kita selalu main, dan aku rasa dia berani juga. Hujung-hujung tu dia main 3 centre back yang aku rasa mungkin ada tactical change dari dia nanti, di mana dia nak cuba mungkin kalau ada some situation kita nak bermain dengan 3 centre back. So aku sangat berpuas hati dengan approach Coach Kim. Daripada perlawanan interview pun aku rasa dia tegakkan yang dia cakap player tu akan suit dengan dia punya tactical sahaja. Dia lebih kepada, aku suka perkataan yang teamwork, dan aku suka dia gunakan perkataan yang di mana dia cakap dia cuba create satu DNA formasi Malaysia. DNA Malaysia maksudnya siapa pun bermain, inilah formasi dia, inilah DNA dia. So aku rasa player cope very well dengan benda tu. Aku pun bersetuju, aku bagi 7 juga. Aku rasa secara taktikal, aku rasa macam aku cakap tadi, first half ataupun separuh masa pertama antara yang terbaik daripada skuad Kim Panggon setakat ni. Dan aku rasa itu antara skuad yang terkuat. Kita boleh tahu intensity berbeza, tinggi, main pressing, main menekan pihak lawan pada awal tu. Yelah, skuad second half tu mungkin kita dah penat sikit kan, kita dah slow down sikit, permainan pun dah bertukar, maksudnya pemain pun dah bertukar semua. Tapi aku rasa secara taktikal first half tu aku berpuas hati lah tengok. Cuma yelah ada kita punya penyudah lah kurang sikit kan, tapi aku rasa okey, dan aku bagi dia 7 lah. Dan itu sahaja aku rasa daripada kita. Ada apa ucapan? Sorry, aku nak menyeru sikit lah. Game lawan Turkmenistan ni aku harap ramai followers yang tengok ni pun datang turun stadium. Aku rasa game hari Rabu, aku tahu semua kerja, tapi aku rasa pasukan kebangsaan kita perlukan kita kat belakang. Kita adalah pemain ke-12 pasukan kebangsaan kita. Jom turun ramai-ramai. Aku rasa hari ni 19,000 pun baik, tapi kita orang kata kita nak ke Asia ni, jadi kita kena belakang tim kita. Alright, itu sahaja daripada kami melaporkan daripada Bukit Jalil. Terima kasih.